Dalam masa 4 hari ni saya tukar ayat sikit dah. Kita pilih ayat-ayat untuk kita ambil pengajaran selalu. Pasal baca seayat, terjemah seayat. Jadi alhamdulillah pagi hari ni kita masuk dalam suratul Isra. Surah Isra mula di ayat 23. Masa lebih kurang kita duk baca hari-hari juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan atau janganlah engkau menengking menjergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang bersopan santun. Wakhfid lahuma janahadh dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan hendaklah engkau merendah, menghinakan diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurkanlah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Tuhan kamu lebih mengetahui akan apa yang ada pada hati kamu. Kalaulah kamu orang-orang yang bertujuan baik mematuhi perintahnya, maka sesungguhnya ia adalah amat pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Dan berikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing. Dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau-lampau. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Dan jika engkau terpaksa berpaling, maknanya tidak melayani mereka kerana menunggu rezeki dari Tuhan yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang menyenangkan hati.
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, maknanya bakhil, kedekut. Dan janganlah pula engkau menghulurkannya dengan sehabis-habisnya, maknanya boroh. Kerana akibatnya akan tinggallah engkau dengan keadaan yang tercela serta kering keputusan. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya, dan ia juga yang menyempitkannya menurut yang demikian. Sesungguhnya ia amat mendalam pengetahuannya, lagi amat melihat akan hamba-hambanya. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَأً كَبِيرًا. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kepapaan, takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya perbuatan membunuh mereka adalah satu kesalahan yang besar. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ innahu kana mansura. Dan janganlah kamu membunuh diri seseorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar, maknanya bunuh qisas, bunuh balah. Dan sesiapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah menjadikan warisnya berkuasa menuntut balas. Dalam pada itu, janganlah ia melampau-lampau dalam menuntut balasan bunuh itu, kerana sesungguhnya ia adalah mendapat sepenuh-penuh pertolongan menurut hukum syarak. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Dan janganlah kamu hampiri harta anak yatim, melainkan dengan cara yang baik untuk mengawal dan mengembangkannya. Maknanya ambil duit anak yatim tu, pergi turun modal ataupun pergi nego dan sebagainya, sehingga ia baligh, maknanya dewasa serta layak mengurus hartanya dengan sendiri. Dan sempurnakanlah perjanjian dengan Allah dan dengan manusia. Sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya. Lagi sikit lagi nah. Wa awful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat, dan timbanglah dengan timbangan yang adil. Yang demikian itu baik kesannya bagi kamu di dunia, dan sebaik-baik kesudahan yang mendatangkan pahala di akhirat kelak. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.
Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung ganang. Tiap-tiap satu perintah itu menyalahinya adalah kejahatan yang dibenci di sisi Tuhanmu. Ni semua bila kita dengar, kita perhati molek, dia bolehความรู้kepada kita. Kalau kita tak perhati, supaya kita duk semaya, minta maaf dah, supaya kita duk semaya tarawih tu, letih tu email. Tu email duk berak baca, tapi hati kita gila. Sebab kita tak tahu makna. Macam mudah-mudah ni. Sebab kita mai dai tang cai, lepas tu kita tak tahu makna. Jadi ikut tu email duk baca sebab dia baca. Tapi kalau sekiranya kita faham makna, mula ayat mana sekalipun dalam tarawih, dalam semaya, kita berasa nak dengar, nak perhati, dan kita bolehความรู้ baru-baru. Email kita akan menambah. Menekak. Apatah lagi kalau sekiranya kita ambil Quran, baca makna hak kita faham bahasa dia tu. Faham bahasa Melayu, baca bahasa Melayu. Faham bahasa Sia, baca bahasa Sia. Naknya wirti. Kalau kecek mudah-mudah supaya orang baca surat dah. Budak-budak dia ngaji sekolah, kau ngaji mahawitialai, dia tang caian. Dia tengok perhati so ambil kalah kit kering. Yong kau tu, yong kau ni, yong kau tu. Quran pun lebih pada tu lagi. Kita nak. Alhamdulillah. Siapa boleh baca Quran sebuah serta dengan makna dia, saya yakin katanya orang tu ความรู้ เกี่ยวกับ Islam ni duduk dalam otak dia, duduk dalam hati dia. Kurang-kurang kalau sekiranya dia tak ingat semua pun, tapi dia reti katanya, oh, hak ni tu hadut ayat dalam Quran. Kita nak tu. Sebab tu perhati ni adalah benda penting. Orang baca, kita dengar. Walaupun tangi kita misalnya kita tak ada duduk dalam semaya. Orang duk baca, orang duk ceramah, duk royak, tapi kita duk bela-bela duk buat kerja, hati kita duk dengar. Itu apa? Telinga kita duk dengar, hati kita duk situ. Kita nak situ. Itulah hak penting. Sebabnya kita nak jadi tuk iriabot kita, tak ada kira kita buat apa-apa, dia untung laba kepada kita. Laba semua. Walaupun nampak sepuluh kita duk saja, tapi alhamdulillah benda tu tak rugi kepada kita. Inilah saya pilih dalam surah Al-Isra. Lepas tu duk fikir-fikir sore dalam masa 3-4 hari ni. Nah, walaupun kita duk baca dalam surah Al-Kahfi pada hari-hari, tapi hak tu sebagai hak hari-hari dah. Insya-Allah kalau tak mati ya, hubung lepas pada raya ni. Tapi tengok kepada hari ni, hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Hari ni 20 ni okey, kita puasa 20 ni, 27, 28, 29. Insya-Allah saya pilih pasal ayat-ayat pasal seguguh dia panggil. Satu ton panjang, ada hak suruh, ada hak larang. Supaya ayat saat ni suruh mula-mula sekali buat baik kepada dua ibu bapa. Lepas ada tu jangan bazir, jangan bunuh orang, jangan hampir zina, jangan makan harta anak yatim. Ha tu. Jadi belaka kalau dia kita perhati molek, kita gambar katanya, oh ni tu herayak kepada kita sebagai apa? Suruh dan teran kita. Lepas tu ayat-ayat lain lagi saya duk fikir sore ni dalam surah Al-Furqan. Seguguh je.
surah Al-Furqan yang selalu kita dengar dalam semaya. Surah Al-Mu'minun, awal suratul Mu'minun. Lepas tu gi akhir ni insya-Allah tengok hari yang keempat, iaitu hari kita puasa 29 tu, ada ayat-ayat adik-adik belakang hubungnya dengan orang-orang mukmin yang hidup dia dalam dunia sampai ke akhirat, ada hubung kait dengan anak cucu dia, dengan amalan dia, benda-benda yang dia duk buat tu, insya-Allah Tuhan akan balas iaitu dengan syurga. Itulah lebih kurang apa yang kita dengar pada hari ini dah, insya-Allah akan menjadi manfaat dan faedah kepada kita semua. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين
فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لهن
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين